Kami daripada kumpulan 2 untuk Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar PPDP akan membentangkan isi kandungan yang terdapat dalam modul Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada Alni Izzati, Nur Atikah, Nur Azlin, Nurul Hakimah, Qurratu Aini dan Teh Peci. Tujuan modul ini adalah untuk menanam kesedaran tentang betul dan salah ke dalam diri murid, menghalang dan mengelak daripada berkelakuan yang tidak dikehendaki serta mengenakan hukuman sekiranya larangan itu tidak dipatuhi. Dan tujuan kedua adalah untuk menentukan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta dapat mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. Seterusnya adalah pengurusan disiplin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa kini adalah berpandukan kepada buku-buku panduan disiplin dan surat-surat perkeliling ikhtisas seperti buku disiplin sekolah-sekolah 1981, panduan bagi ibu bapa mengenai disiplin murid-murid sekolah 1982, tata cara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru 1983, disiplin untuk pelajar-pelajar 1988, panduan bagi mengatasi masalah ponteng 1994 dan seterusnya adalah panduan pengurusan menangani buli di sekolah 2005. Dan ini merupakan surat-surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia yang penting dalam pengurusan disiplin murid. Seterusnya adalah kriteria pelaksanaan. Terdapat 4 jawatan kuasa bertindak yang diwujudkan merupakan jawatan kuasa kerja yang melibatkan pelbagai pihak dalam mendapatkan input, pandangan serta pelaksanaan secara menyeluruh dan holistik. Antara jawatan kuasa bertindak tersebut adalah jawatan kuasa bertindak menangani isu-isu di sekolah, bertindak dalam aspek perundangan dan penguatkuasaan, bertindak melalui pendekatan psikologi dan kesihatan dan seterusnya adalah bertindak bagi pendekatan kemasyarakatan. Seterusnya ialah pengurusan disiplin pelajar. Objektif pengurusan disiplin pelajar terdiri daripada 4, iaitu memastikan disiplin dan peraturan sekolah dikuatkuasakan, menyelesaikan masalah-masalah disiplin berpandukan surat perkeliling Kementerian Pelajaran dan arahan Jabatan Pelajaran Negeri, melantik pengawas sekolah atau ketua pelajar untuk membantu pihak sekolah menguatkuasakan peraturan sekolah serta menuju ke arah kecacatan sifar, zero defect dalam hal-hal disiplin dan tingkah laku negatif pelajar. Senarai jawatan kuasa disiplin, ahli jawatan kuasa disiplin sekolah terdiri daripada pengetua sebagai pengerusi, penolong kanan HEM sebagai naib pengerusi, ketua guru disiplin sebagai setiausaha, penolong setiausaha iaitu guru disiplin serta ahli jawatan kuasa seperti guru penyelaras tingkatan, guru unit bimbingan dan kaunseling serta guru disiplin. Senarai tugas jawatan kuasa disiplin sekolah terdiri daripada 3 tugas utama iaitu pengurusan peraturan sekolah, menangani masalah disiplin sekolah serta pengurusan pengawas sekolah. Bagi urusan tindakan pelajar putus sekolah berterusan, berikut merupakan carta alirannya. Bagi pelajar putus sekolah secara berterusan, telah 14 hari amaran terakhir dikeluarkan, jawatankuasa disiplin akan mengambil tindakan sewajarnya seperti pembuangan murid daripada sekolah. Bagi urusan tindakan pelajar pontes sekolah secara berkala, 20 hari setelah amaran terakhir dikeluarkan, jawatankuasa disiplin akan mengambil tindakan sewajarnya. Kedua-dua urusan tindakan ini menggunakan ahli jawatankuasa seperti guru tingkatan, PKM, kaunselor, pengetua serta jawatankuasa disiplin sekolah. Bagi urusan pembuangan pelajar daripada sekolah, ahli jawatankuasa yang terlibat ialah pengetua, jawatankuasa disiplin sekolah, penolong kanan HEM, pihak PPG, pihak PPS serta pihak JKDP negeri. Saya akan menggambar tentang urusan tindakan penyalahgunaan dadah. Proses kerja yang diikuti oleh pengetua iaitu menerima referensi dari penguasaan GPMC dan seterusnya diambil oleh pihak PKM. Ini merupakan carta aliran untuk mengadani urusan tindakan
penyalaan guna dadah. Ini merupakan senarai semak yang diambil oleh pihak sekolah dalam urusan tindakan penyalaan guna dadah. Manakala terdapat dua borang yang perlu digunakan dalam urusan ini ialah borang UAK1 dan borang PTTI. Seterusnya ialah urusan tindakan salah laku pelajar. Proses kerja ini dikuasai oleh PKM atau guru disiplin. Yang pertama ialah menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar. Dan akhir sekali ialah apabila salah laku ini sering diulang kali, surat amaran terakhir akan diberikan kepada pelajar tersebut yang diberi oleh pengetua atau PKM. Ini merupakan catatan aliran dan senarai semak yang perlu diambil tindakan oleh pihak sekolah menangani salah laku disiplin pelajar. Borang yang digunakan terdapat dua iaitu borang salah laku pelajar dan borang perjanjian kelakuan baik. Dapat terlihat terdapat dua contoh yang dapat kami berikan iaitu borang salah laku disiplin murid dan borang pemberitahuan salah laku disiplin. Yang pertama yang perlu diberi kepada ibu bapa mereka. Seterusnya adalah urusan kebenaran keluar dari kawasan sekolah atau balik daripada sekolah. Yang proses kerja yang dikuasai oleh guru kelas yang bermula daripada pihak guru kelas, iaitu pelajar meminta kebenaran guru kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alasan yang kukuh. Seterusnya akhir sekali ialah pelajar perlu menyerahkan borang surat itu disahkan oleh sesiapa berkenaan kepada guru tingkatan untuk direkodkan. Ini merupakan catatan aliran dalam memberi kebenaran untuk pelajar untuk keluar ke sekolah. Ini merupakan senarai semak yang perlu diambil tindakan oleh pihak sekolah. Borang yang digunakan ialah borang kebenaran keluar dan surat kebenaran balik. Ini merupakan contoh borang kebenaran keluar sekolah awal untuk pulang ke kampung, dan manakala ini surat kebenaran balik yang ditulis oleh ibu bapa mereka. Seterusnya ialah urusan melayani pergaduhan pelajar. Proses kerja ini dikuasai oleh pengetua atau PKP atau PKM atau PK guru kanan. Dan pertama ialah menerima aduan pelajar sama ada secara langsung atau melalui guru atau staf sokongan. Seterusnya ialah memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar. Dan akhir sekali ialah mereka membuat pencatatan tindakan diambil ke dalam buku laporan aduan. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan ini dengan membentangkan bahagian panduan untuk urusan melayani pengaduan pelajar. Dalam urusan ini terdapat 4 perkara yang akan dibincangkan, iaitu proses kerja, carta aliran, senarai semak dan borang yang akan digunakan. Berikut merupakan proses kerja dalam urusan melayani pengaduan pelajar yang perlu diambil perhatian khususnya oleh pengetua, PKP, PKM, PK Kurikulum, guru kanan dan guru. Seterusnya ialah carta aliran bagi urusan tersebut. Dan ini pula merupakan senarai semak yang perlu diberi perhatian dalam urusan ini supaya sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang selesa dan aman buat para pelajar. Berikut pula merupakan contoh borang-borang yang digunakan untuk urusan melayani pengaduan pelajar di sekolah. Antaranya ialah buku atau borang laporan aduan pelajar dan borang laporan kerosakan yang akan diisi oleh pelajar. Seterusnya pula ialah panduan pengurusan lembaga pengawas. Pada bahagian ini saya akan menunjukkan proses kerja yang digunakan dalam pengurusan lembaga pengawas. Proses kerja ini akan dilaksanakan oleh pengetua, PKM dan guru penasihat. Ini merupakan carta aliran bagi pengurusan lembaga pengawas dan juga carta aliran bagi permohonan dan pelantikan pengawas sekolah. Berikut pula merupakan senarai semak untuk pengurusan lembaga pengawas. Dan ini contoh borang yang digunakan untuk pengurusan lembaga pengawas, iaitu borang pemantauan dan penilaian pengawas. Seterusnya saya akan bentangkan proses kerja, carta aliran, senarai semak dan borang yang digunakan dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pelajar. Ini antara proses kerja yang perlu dilakukan oleh mereka yang berjawatan sebagai pengetua, penolong kanan, guru-guru dan guru tingkatan. Dan ini pula merupakan carta aliran bagi menjalankan urusan keselamatan dan kesihatan pelajar-pelajar di sekolah. Berikut pula merupakan senarai semak untuk pengurusan keselamatan dan kesihatan pelajar di sekolah beserta dengan borang yang perlu digunakan dalam menjalankan urusan ini, iaitu senarai nama pelajar mengikut tingkatan. Seterusnya ialah panduan pelaksanaan urusan rawatan dan kesihatan pelajar, dan pada bahagian ini saya akan menunjukkan proses kerja yang perlu dilakukan oleh pengetua, PKP, guru mata pelajaran atau guru bertugas dan PKM dalam melakukan urusan rawatan dan kesihatan pelajar. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Berikut merupakan carta aliran bagi urusan rawatan dan kesihatan pelajar di sekolah. Ini merupakan senarai semak yang perlu diberi perhatian dalam urusan rawatan dan kesihatan pelajar supaya sentiasa terjaga. Contoh borang-borang yang digunakan dalam urusan tersebut antaranya ialah borang rawatan, borang kebenaran balik sekiranya perlu, surat akua rawatan hospital dan buku rekod laporan kesihatan harian pelajar. Pada bahagian ini pula saya akan menunjukkan proses kerja dalam urusan penyediaan kebersihan bilik rawatan dan alatan atau ubat-ubatan yang perlu diambil perhatian khususnya oleh jawatan kuasa rawatan dan kesihatan, KPT, pengetua dan penolong kanan hal ehwal murid. Berikut merupakan
merupakan carta aliran bagi urusan tersebut. Berikut merupakan senarai semak yang perlu diambil tindakan terhadap perkara dalam urusan penyediaan kebersihan bilik rawatan dan alatan atau ubat-ubatan. Contoh borang yang digunakan dalam urusan tersebut antaranya adalah borang pesanan pembelian ubat-ubatan atau peralatan dan rekod kebersihan. Seterusnya, saya akan menunjukkan proses kerja dalam pengurusan kebersihan dan keceriaan kawasan dan bilik darjah. Proses kerja ini akan memberikan penukuan kepada jawatan seperti pengetua, penolong kanahim, jawatan kuasa kebersihan dan keceriaan, jawatan kuasa 3K dan guru tingkatan. Ini menunjukkan carta aliran dalam pengurusan kebersihan dan keceriaan kawasan dan bilik darjah. Berikut merupakan senarai semak untuk pengurusan tersebut. Berikut merupakan contoh borang yang digunakan dalam pengurusan tersebut iaitu borang pemeriksaan atau penilaian pertandingan 3K dan senarai nama pelajar bagi kelas yang bertugas. Menunjukkan proses kerja yang perlu dilakukan oleh pengawal keselamatan, pembantu takbir dan pengetua dalam urusan menerima pelawat. Berikut menunjukkan carta aliran supaya segala urusan tersebut teratur dan dipatuhi. Ini merupakan antara tindakan yang harus diambil perhatian dalam senarai semak untuk urusan penerima pelawat. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan dengan membentangkan borang yang digunakan bagi urusan menerima pelawat. Terdapat dua jenis borang yang digunakan iaitu buku rekod pelawat dan juga pas kebenaran masuk. Terdapat contoh bagi buku rekod pelawat dan juga contoh bagi pas kebenaran masuk. Berikut merupakan panduan tata cara disiplin sekolah untuk pengetua, guru besar, guru disiplin dan juga guru sekolah. Terdapat 6 tema dalam panduan tata cara disiplin ini iaitu yang pertama tingkah laku jenayah, yang kedua tingkah laku lucah, yang ketiga anti-social, yang keempat tingkah laku tidak jujur, yang kelima tingkah laku tidak sopan dan yang keenam ialah tingkah laku tabiat ataupun habitual. Dalam panduan tingkah laku ini telah menjelaskan kesalahan yang dilakukan serta surat perkeliling yang dirujuk dan juga hukuman ataupun tindakan yang diambil oleh pengetua, guru besar, guru disiplin maupun guru sekolah terhadap pelajar yang telah melakukan kesalahan disiplin. Seterusnya, dalam bahagian lampiran menjelaskan ataupun memaparkan peruntukan undang-undang ataupun kuasa dan surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia, Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 yang meliputi surat perkeliling ikhtisas. Jadual ini menunjukkan bilangan 1 hingga ke bilangan 68 yang memaparkan surat perkeliling ikhtisas, tarikh surat perkeliling tersebut dikeluarkan dan juga tajuk bagi surat perkeliling tersebut. Setakat itu daripada kami. Sekian, terima kasih.